Untuk perjalanan kali ini saya akan menelusuri perjalanan daripada Sungai Golok ke Kota Raya Bangkok dengan menggunakan kereta api. Memakan perjalanan sepanjang 1,100 km lebih kurang. Tetapi yang pasti perjalanan ini memakan masa lebih kurang 19 jam. So jasa dah tak mampu nak bertahan lagi. Akhirnya jadi jawapannya saya terciduk di ada sebahagian seller ataupun penjual barangan-barangan kraft tangan di sini membuat peralatan ataupun membuat demonstrasi kraft di pasar ini. Getas Kelantan perisa manis, snack lokal. Sekali bungkusan dibuka, habis tak terkata. Like dan follow @snacklocalmy untuk tempahan dan pembelian. Perjalanan menaiki tren dari Sungai Golok ini bermula kerana ingin melihat wilayah-wilayah lain yang berada di selatan Thailand. Walaupun kerap melangkah seberang Sungai Golok kerana menziarahi ahli keluarga terdekat yang masih lagi berada di sana, tapi ingin juga lihat bagaimana pemandangan-pemandangan di wilayah lain selain daripada 3 wilayah selatan Thailand, iaitu Narathiwat, Yala dan Pattani yang sudah biasa saya ziarahi. Untuk perjalanan kali ini saya akan menelusuri perjalanan daripada Sungai Golok ke Kota Raya Bangkok dengan menggunakan kereta api. Memakan perjalanan sepanjang 1,100 km lebih kurang. Tetapi yang pasti perjalanan ini memakan masa lebih kurang 19 jam. Sepanjang perjalanan kereta api daripada Sungai Golok ke Hat Yai, view ataupun pemandangan yang biasa anda akan terlihat di sini ialah view Bukit Bukau, sawah padi, pokok-pokok getah yang berderetan dan sebagainya lah, kerana ladang getah ataupun hasil getah merupakan komoditi utama bagi masyarakat di selatan Thailand. Namun pemandangan akan berubah dari sedikit demi sedikit apabila memasuki wilayah Hat Yai. Dan kebiasaan bagi kereta api yang akan ke Bangkok, mereka tidak akan berhenti di stesen-stesen kereta api kecil seperti stesen kereta api Resok ataupun stesen kereta api Raman. Sebaliknya akan berhenti di stesen kereta api berskala pertengahan sehingga ke berskala besar. Antara stesen kereta api yang menjadi persinggahan ataupun kereta api berehat lebih lama ialah stesen kereta api Yala. Walaupun stesen kereta api Yala ini merupakan stesen kereta api yang kerap saya berhenti di sini kerana waris di sana, ahli keluarga di sana ramainya berada di wilayah Yala. Setiap kali singgah di sini, saya pasti akan membeli pulut lemang yang dimakan bersama dengan ayam percik. Dan walaupun sudah banyak kali hidangan ini saya merasa, tetapi untuk perjalanan ke Bangkok ini merupakan alas perut saya. Tapi tahukah anda, harga tiket untuk naik kereta api daripada Sungai Golok ke Bangkok ini sangat murah, iaitu 30 baht. 30 baht ni bersamaan dengan RM3. Tetapi sebenarnya ada bibit-bibit penyesalan sedikit sebab perjalanan 19 jam dan duduk dalam tempat seat yang macam ni, ada 6 seat
Di tempat saya ni 1, 2, 3 dan di belakang kamera ni seat lebih kurang macam ni. Ada lagi 3, dia satu seat panjang tapi boleh duduk 3 tempat duduk, dan di sebelah saya ni ialah untuk 2 tempat duduk. So bayangkanlah dengan tempat yang sebegini rupa, menjadikan dan tambah pula dengan keadaan cuaca yang agak panas. Perjalanan 19 menghampiri 20 jam duduk di atas kerusi macam ni. So kita tunggu dan lihat sahajalah. Itulah silapnya apabila datang tanpa research. Memang datang main balun je kerja. Perjalanan 19 menghampiri 20 jam duduk di atas kerusi macam ni. Itulah silapnya apabila datang tanpa research. Memang datang main balun je kerja. Seperti sedia maklum bahawa 3 wilayah selatan Thailand ini majoriti penduduknya ialah Muslim. Maka view yang biasa anda lihat ialah masjid-masjid. Anda akan lebih banyak lihat tempel di tepi-tepi landasan kereta api ini apabila sudah melepasi wilayah Patani dan masuk ke wilayah Songkhla. Apabila tiba waktu malam, saya telah melalui beberapa wilayah. Antaranya ialah Pathalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani dan juga Chumpon. Tapi sepanjang jalan yang saya lalu beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi, saya sebenarnya tak dapat tidur lena. Mana nak tidur? Kan dah lah berimpit 3 orang dekat satu kursi. Memang confirm lah tak boleh tidur dekat situ. Dan barang yang saya bawa ni sebenarnya agak berharga selain daripada set kamera, laptop. Jadi kalau tertidur, terlepas pandang, kita pun tak tahulah kan, sebab beg-beg dah bercampur. Jadi pengajaran dekat sini, kalau nak challenge diri sekalipun, bawa barang-barang yang perlu sahaja. Jadi kalau macam contoh korang nak buat macam saya ni, kononnya nak shoot travelog lah kan, kalau bawa mirrorless camera tu obvious lah memang akan menjadi tumpuan. Cari beg yang sesuai, ataupun mungkin anda perlu bawa gadget dengan kadar yang paling minimum. Subuh esok harinya saya masih lagi di atas kereta api, dan saya telah memasuki wilayah Prachuap Khiri Khan. Tu dia, susah betul lah nak sebut. Okey, Prachuap Khiri Khan. Jadi wilayah ini merupakan wilayah peranginan yang menghadap Selat Thai, dan apabila kita dapat lihat pandangan matahari terbit di balik bukit gunung, sekurang-kurangnya rasa segar apabila dapat lihat pancaran cahaya matahari di waktu pagi ni. Tapi walaupun tengok matahari tengah naik cantik tu kan, kononnya macam menyegarkan, end up badan pun dah tak larat dah. So jasad dah tak mampu nak bertahan lagi. Akhirnya kepada anda yang tengok video ni dan tengok title ni yang tiba-tiba ada titik 33 tu, jadi jawapannya saya terciduk di Hua Hin, iaitu satu daerah di dalam wilayah Prachuap Khiri Khan. Jadi kita akan panggil tempat ni sebagai Hua Hin. Namun sebenarnya saya tertarik dengan stesen kereta api di Hua Hin ini yang dibina sejak tahun 1926 dengan seni bina ala era Victoria dan tiang yang dipasang secara pasak. Stesen Hua Hin merupakan stesen kereta api yang sangat ikonik di Thailand sebenarnya. Selain itu, ada sebuah bangunan yang bentuknya ala-ala temple Thailand tu, temple Siam tu. Sebenarnya itu bukan temple, itu bukan mini temple yang orang pergi sembah dan sebagainya, tetapi ini ialah pavilion ataupun wakaf diraja yang pernah berfungsi ketika pemerintahan Prabhat Somdet Pramongkut Klau Chow Yu Hua, atau kita panggil Raja Wachirawut. Ambil kalau nak sebut bahasa Thailand sangat, Raja Thai ke-6 sekitar tahun 1880 sehingga 1925.
Setelah berehat secukupnya dan mula merasa segar, bersedia untuk pusing-pusing bandar Hua Hin ni. Sebenarnya bandar Hua Hin tak ada apalah sangat. Kalau orang yang datang ke sini biasanya akan ke pantai Hua Hin dan ada pelbagai aktiviti pantai yang ada di sini. Selain daripada melihat pandangan pantai yang menenangkan, saya juga sempat merentas air untuk bergambar dengan seketul batu yang berada di tengah-tengah lautan tu. Jadi bila matahari mula terbenam dan malam mula menjelma, saya memanjangkan langkah ke pasar malam bandar Hua Hin yang mana dikenali sebagai kawasan yang penuh dengan barangan kraft tangan, dan ianya bukan barangan yang dibuat dan dipasarkan sahaja, tetapi ada sebahagian seller ataupun penjual barangan-barangan kraft tangan di sini membuat peralatan ataupun membuat demonstrasi kraft di pasar ini. Jadi saya bertemu dengan sebuah kedai yang meniup kaca, yang mana pemilik kedai tersebut meniup kaca secara live di depan mata saya. Selain daripada peralatan kaca, beg-beg kecil, bahan-bahan sulaman, buku-buku nota yang menjadi cenderahati, saya tertarik dengan satu kedai yang bernama Hua Hin Ramle kerana di sini ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Bin Laden, Saddam Hussein, Hitler, Donald Trump. Antara yang menjadi perhatian night market di Thailand ni ialah spa ikan. Dekat mana-mana pun kita akan jumpa. Saya pergi di Bangkok pun saya jumpa spa ikan. Saya pergi ke wilayah-wilayah lain, pergi ke night market, memang sentiasa ada. Saya cubalah untuk merasa macam mana sebenarnya apabila kaki yang dia punya bau harum tu kan, lebih 24 jam berkasut dan stokin yang entah bila tak basuh-basuh tu. Jadi cubalah nak redam kaki tu supaya ikan rasakan kaki-kakiku yang harum semerbak kasturi ini. Jadi kalau anda rasa nak datang, nak merasa spa ikan dekat sini, elakkanlah ya. Sebab takut anda tiba-tiba jadi orang yang kurang siuman. Sebab ada yang datang sini tiba-tiba gelak-gelak sorang-sorang. Jadi keesokan harinya, setelah berehat sepenuhnya, rasa fresh dah dekat Hua Hin ni, saya naik kereta api dan meneruskan perjalanan ke Bangkok, yang mana sebenarnya saya ada tugasan hakiki yang perlu dilaksanakan. Pengembaraan ke bumi asing secara solo ada kalanya menyeronokkan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat bagaimana nature, bagaimana budaya di satu-satu tempat dan belajar bagaimana untuk survive dengan sendiri. Untuk episod seterusnya, saya akan membawa anda ke sebuah perkampungan kecil di Bandar Kota Baru, Kelantan, dan menziarahi sebuah rumah yang penuh dengan gambar-gambar kenangan, sejarah negara dan arsip bagi penduduk masyarakat setempat di kampung tersebut. Selain itu, kita juga ada beberapa arsip yang sangat menarik, iaitu poster-poster filem lama. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Inspire Media Malaysia, like Facebook page @InspireMediaMalaysia, dan juga follow kami di Instagram @InspireMediaProduction untuk mengetahui update terkini ataupun kandungan-kandungan baru yang akan saya bawakan kepada anda pada masa akan datang.